Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, nama saya Azizul Azri bin Mustafa. So, saya daripada SKT, Sekolah Juruteraan Kimia dan Juruteraan Tenaga. Dan baru hampir sebulan lah di UTM Lead ni lah. So, saya pun masih belajar lagi dengan Dr. Nira. Jadi, harap dapat bantulah dalam kita punya workshop ni kalau ada apa-apa yang kurang. Okey, terima kasih. Sama-sama Dr. Azizul. InsyaAllah sebab kita di sini pun ada orang kuat kita juga iaitu Dr. Sarina. Dr. Sarina merupakan orang kuat yang kuat kita jugalah. Dia memang banyak membantu. Dia pun merupakan jawatankuasa e-content dan MOOC dan sebagainya lah So Dr. Sarina ni rasanya Dr. Azizul mungkin akan sebab akan banyak membantu Dr. Azizul juga So saya rasa saya start. Hari ini straightforward saja. Mungkin kita tak ambil masa yang lama lah saya harap-harapnya mungkin dalam sebelum pukul 11 kita ambil So insyaAllah. So hari ini kita ada dua perkara je. Yang pertama kita akan lihat integration yang barulah sebab e-learning sekarang ni versi 3.9. Yang lepas yang kita guna adalah versi 3.43. So memang kita tak boleh nak install selalunya bila versi baru keluar kita tak boleh straight away install. Kita akan menunggu satu cycle akademik tu habis, satu tahun akademik maksudnya semester 1, semester 2, semester 3 tu habis and then baru kita install yang baru. Sebab kenapa bila kita kerap install ada Dr. Sahina ada di record sekarang ni. Nanti akan di-upload dalam website OLC nanti boleh download lah So bila saya sama minta maaf bila di-install akan ada feature baru selalunya kita 3.5 macam tu 3.43 bila dia ada 3.6 tu sebenarnya dah ada feature baru walau bagaimanapun pada waktu tu kita tidak install lagi yang baru tu kerana apa? Kena menunggu satu circle akademik tu habis sebab sebelum ni kita banyak kerap install mengikut versi menyebabkan pensyarah keliru. Jadi walau bagaimanapun pihak UTM Digital sama kita hanya install apabila habisnya satu akademik semester baru install instalasi yang baru akan dilakukan lah di dalam versi yang baru ni ada integrasi baru So integrasi yang baru adalah yang pertama video audio boleh direkod secara terus sekarang dipanggil sebagai short video lah. Dia bukannya video yang kita boleh rakam selama 1 jam, tak ada dia 2 minit saja. Walau bagaimanapun video ni memang sangat membantu sebenarnya pada waktu sekarang ni sebab kita memang pengajaran kita secara online remote teaching and learning dan kita pelajar tu memerlukan dia tak ada physical touch, dia nak juga lihat kita, alright. So dengan adanya short video ni dia nampaklah kita memberikan arahan, contohnya dapatlah kita memberikan sedikit rumusan ataupun mungkin reflection di dalam aktiviti yang kita letakkan, yang aktiviti yang utama je, yang key. Contohnya mungkin dalam assignment, instead of kita tulis saja, kita bercakap pada pelajar tersebut 2 minit, maksudnya tidak lebih 2 minit. So maksudnya kita record je terus dalam e-learning tu, nanti terus tak payahlah kita cumanya kena berpada-pada sebab kita ada juga janganlah semuanya arahan tu semuanya video kan. Mungkin ada beberapa yang key yang kita perlulah sebab kalau kita memang totally on video, nanti takut data student ni habis sebab mereka ni terhad data bandwidth-nya kan. Tapi walau bagaimanapun kadang-kadang ada part yang memerlukan video. Alright. So ini yang kita akan dedahkanlah pada hari ini. Dan dia bagi dua bahagian. Bahagian pertama tu Dr. Azizul akan terangkan, ini lebih straightforward dalam e-learning. So pensyarah boleh terus record sama ada video atau audio instead of hanya guna teks sahaja. Dan satu lagi adalah H5P interaktif video. So yang ini saya akan cuba jelaskanlah. Dan sebenarnya part ini pun sebelum ini Profesor Madya Dr. Jamaluddin Harun telah mengadakan bengkel sebelum ni So nanti saya akan tunjuk juga bengkel beliau yang lepas tu. So boleh tengok juga.
saya tak naklah replicate apa yang beliau buat, cuma kita nak refresh balik untuk semasa ini. Bolehlah pensyarah ingat balik nak buat macam tu lah ya. So walau bagaimanapun bengkel ni telah dilakukan sebelum ni dan videonya ada di dalam website OLC. Ada yang bertanya sekejap hai, saya pelajar dan nak isi nombor matrik tapi dia ada di ruangan belajar Alamak, siapa Urus Setia ni Urus Setia ada tak? Siapa Urus Setianya? Jana alamak, saya tak tahu siapa Urus Setia. Saya mungkin pelajar boleh, staff number tu pelajar letakkan sebagai nombor matrik boleh. Ni siapa ni? Cik Izzati boleh letakkan nombor matrix dalam staff number nanti Urus Setia akan tahulah okey. Alright, okey. Saya sedikit kepada e-learning sebelum saya serahkan kepada Dr. Azizul. So boleh log on log in e-learning. So e-learning boleh log in untuk sesiapa yang mungkin baru masuk. E-learning ada dua cara untuk log in Satu melalui MyUTM. Type saja myutm.my. Log in SSO tu pergi pada akademik e-learning. Walau bagaimanapun pensyarah perlu login dua kali lah. Sebelum ni sekali je bila login MyUTM, terus boleh login e-learning. Walau bagaimanapun sekarang kena login dua kali. Kena login juga di e-learning. Kerana apa? Sekarang ni e-learning telah dipisahkan dari SSO. Maksudnya kalau kita tidak melalui MyUTM pun boleh. Contohnya saya tak melalui MyUTM saya nak terus ke e-learning. Macam mana cara dia? Type saja e-learning.utm.my. So dia akan terus pergi kepada e-learning semasa ini. So username dengan password menggunakan UTM-ID lah. So UTM-ID MyUTM tu boleh guna dan login. So bila dah login, kita boleh lihat di ruangan dashboard kita, boleh dashboard, atau dekat bawah tu ada My Courses. Kalau nak pergi dashboard pun boleh. Kalau dashboard kita akan lihat juga subjek yang ada lah di bawah kendalian kita. Subjek ni kalau katakan ada yang tiada, boleh juga email lead@utm.my untuk helpdesk bantu melihat mungkin ada rekod yang tertinggal ataupun rekod yang tak ada lah. So nanti boleh diperbaiki. So boleh guna apa-apa saja bagi pensyarah, guna boleh login mana-mana courses. Pelajar tak boleh lah sebab ini sebenarnya di sini untuk pensyarah saja, bukan untuk pelajar. Sebab pelajar nanti you tak boleh nak edit, hanya pensyarah saja yang boleh edit. Kalau pensyarah tersebut memberikan kuasa kepada you untuk edit, then boleh Tapi kalau tidak nanti tak boleh buat apa-apa lah, tengok sajalah Okey, so saya login kepada saya punya, katakan saya login ni TLC 100. Ini untuk pelajar TLC 100 e-learning guide student. Semua student boleh akses kepada guide ini. Okey, di sini contohnya okey, kalau kita tengok adalah banyak video ni kan. Ini video-video memang totally video lah Kita put video sebab video ni sebenarnya lebih cepat untuk menyampaikan maklumat berbanding teks tetapi sekarang kita nak record. Sekarang ni bukan record terus Sekarang ni kita adalah edit-edit, lepas tu upload ke YouTube, dan daripada YouTube tu kita embedkan dalam e-learning. Tetapi sekarang kita nak terus record dalam e-learning. Tak payah nak uploadkan dekat YouTube, daripada YouTube copy dia punya URL, embed dalam e-learning. Okey, sekarang nak terus dalam e-learning lah. So saya serahkan kepada Dr. Azizul, boleh? Ya, boleh. Sebelum tu saya nak buat sedikit survey. Dr. Nira boleh stop sharing tak? Boleh. Sorry. Tak Okey, Doktor. Okey Jadi saya nak mulakan dengan survey. Saya share slide dulu. Ada satu slide ringkas. Okey, saya nak buat a quick survey. Mungkin anda semua boleh jawab lah di bahagian chat box tu. Okay, so soalan yang pertama, how do you normally record and upload video in e-learning? And then kalau tak pernah, cakap tak pernah lah. Kalau katakan tak pernah guna video.
Sorry lambat sikit dia punya. And then soalan yang kedua sebenarnya ialah normally what is the duration of the video tu? Video yang anda biasa pakai tu ataupun upload tu berapa lama duration dia? Dan yang ketiga, besides video, you pernah pakai audio recording tak untuk e-learning? Okay, so please write your responses in the chat box. Saya bagi masa 2 minit. Kalau tak pernah, tak apa, tak payah tulis apa-apa lah pada e-learning tu. Kalau yang ada yang pernah menggunakan video dan juga audio dalam e-learning, dalam teaching and learning, menggunakan e-learning, boleh nyatakan dalam chat box. Okey, masa dah 2 minit, kita tengok dalam chat box. Ini saja je lah saya nak tahulah mana biasanya macam mana kita ni lah So kalau saya tengok antara respon ada yang tak pernah audio, recording, save in MP4 dan upload using PowerPoint and Screencast-O-Matic, and then after lecture upload dalam YouTube, post in e-learning, duration 10 minit, record PowerPoint, upload dalam YouTube, embed dalam lesson, duration 20 minit. Okay, so kebanyakan video ni yang saya tengok mungkin lebih kepada lecture video lah lecture video kan, mana recorded lecture lah, using Xbox okay. Okay, jadi daripada apa yang saya tengok respon ni, basically ada beberapa kerja lah kan yang kita kena buat sebelum kita boleh upload ke dalam e-learning lah kan. Maknanya kita kena rakam dulu menggunakan apa saja tu yang kita ada, contohnya guna PowerPoint, Screencast-O-Matic dan sebagainya lah. Kita rakam dahulu, and then biasanya kita akan dapat file MP4 kan, dan kita akan upload kita boleh sama ada upload terus. Kalau saya boleh share e-learning, ini saya buka je lah mana-mana page e-learning saya. Jadi mungkin anda semua pun boleh buka lah mana-mana page e-learning anda semua mungkin, sebab session ni lebih pada hands on lah sebenarnya, rather than slide tu satu tu je yang saya ada lah So contohnya macam ni lah. Okay, so tapi sebelum tu, kalau bila anda lihat saya punya paparan mungkin kalau katakan kenapa lain dengan you all punya, so basically mungkin you boleh pergi ke sini lah, penjuru kanan atas ni, dekat gear ni. Kalau you klik kat situ, you klik edit settings. So, kalau you pilih klik edit settings tadi, and then you scroll ke bawah, so kalau you pergi kepada course format ni, so ada beberapa format lah kat sini, single activity format, social format, topics format dan juga weekly format. So saya lebih gemar menggunakan topics format lah. Jadi kalau topic format, dia punya paparan akan jadi seperti inilah kan. Kalau anda punya lain mungkin Alam doktor tak nampak paparannya. Oh sorry. Tak share. Nampak bos. Okay, terima kasih. Thank you. Okay, so yang inilah. So ini paparan saya lah, saya punya e-learning page. So yang tadi saya terangkan tu ialah, andai katalah anda mungkin rasa pelik kenapa berbeza ke dengan tuan-tuan punya paparan tu, so boleh pergi ke sini lah. Kat bahagian gear ni kita pergi kepada edit setting, and then kita scroll ke bawah dan kita boleh tengok bahagian ni lah, course format. So ada banyak format lah kat sini. Ada banyak format. Kita ada topic format, social format, single activity format. Biasa yang kita pakai adalah sebelum ni adalah weekly format. Kalau kita pilih weekly format kat situ, and then save and return, kita tengok, okay, so nampak macam ni kita punya paparan kan, berdasarkan week lah. Ni week 1, week 2, cuma week 1 ni saya dah rename dia jadi nama lain lah, sebab sebelum tu saya pakai topic format. So saya gemar menggunakan yang topics format lah. Jadi kita pergi bawah course format, kita pergi kepada topics format. Ini terpulang pada masing-masing lah. Ini saja je, just in case kalau you all rasa pelik kenapa berbeza kan. Okay, so kalau topik akan dapat based on topik lah, topik 1, topik 2 dan topik 3. Okay, so yang ni saya rename lah, and then saya tulis lah recording video and audio kan. Alright, so untuk kita edit topik 1 ni, so kita pergi ke edit, and then kita klik edit topik. So kita akan pergi ke paparan inilah untuk kita edit kita punya topik atau weekly
part yang weekly tu tadi tu. Tapi yang ni based on topic. Beza dia tak lebih kurang sama je. Okay, so kalau kat sini, kalau kita tengok bahagian atas ni, so kalau you tengok kat sebelah atas ni, okay, kalau kat sini kita ada, kat sini dia ada record video. Butang ni adalah untuk record video. Kalau you pergi ke sebelah kiri ni, you akan nampak record audio. Okay, cuba you check. Cuba you open you punya e-learning page dan cuba check ada tak kedua-dua butang. Okay, masing-masing boleh tengok. Kita hands on ni, bukannya lecture. So, masing-masing boleh tengok. So you all mungkin kena tutup sikit webback dan buka e-learning page, cuba dulu and then boleh datang balik kepada webback. Okay, saya bagi masa lah. Mungkin boleh pergi tengok dulu. So kalau jumpa boleh beritahu kat chat box lah, kata dah jumpa ke apa. Kalau tak jumpa pun beritahu jugalah. Dan kita akan sama-sama siasat lah kenapa tak jumpa. Jumpa. Okay, Dr. Nazri jumpa. Nak tahu ada tak yang tak jumpa? Jumpa tu Alhamdulillah lah. Kita boleh rakam lah nanti. Apa ada, okay, semua ada. Okay, saya bagi masa lagi lah. Mungkin ada yang baru nak buka ke e-learning page. So yang ni untuk kita expand lah. Kalau kita klik butang ni, so siapa yang berada di website tu boleh tengok. So kalau you ada di sini, you boleh klik yang ni untuk you expand lah. Untuk melihat apa lagi function yang you boleh gunakan. Tak nampak paparan. Oh tadi tadi screen tak nampak dah. Okay, jumpa. Sorry kat mana nak buka. Page ni page e-learning sendirilah. Yang ni saya buka saya punya sendiri. Jadi masing-masing boleh buka e-learning page masing-masing sendirilah. Kita tak ada gunakan apa-apa e-learning page untuk kita ni lah. So masing-masing boleh buka sendiri. Video tu limit berapa nanti kita akan discuss. Saya nak discuss yang ni dulu. Nak pastikan anda jumpa dulu butang tu. Siapa yang tertinggal tu buka sahaja e-learning page. Buka sahaja mana-mana kursus anda. Dan buka je mana-mana post. Mungkin buka post yang belum digunakan lah. Week atau topik yang belum digunakan. Okey, saya nak tunjuk contoh keadaan mana yang mana kita tak boleh jumpa butang ni. Contohnya macam, okey. Siapa biasa bila dia tulis dalam e-learning tu dia gunakan color-color. Contohnya dia punya heading ada color biru ke, siapa biasa pakai macam tu dalam e-learning tu. Sebab saya suka yang macam tu. Saya suka bila post saya tu ada color. Contohnya, okay, kalau saya nak tunjuk contoh, okay, ni contoh saya punya e-learning page. Saya minta maaf lah sebab belum terus masuk kepada record tu kan. Saya nak cerita benda-benda ni dululah. Contoh kalau tengok saya punya e-learning page ni kan ada color kan. Contoh class planning semua tu ada color. So ada yang kata yang lama ada, yang baru tak ada. Kan nampak ni color-color. Saya suka macam ni. So tak adalah semua hitam je kan. In fact kalau you all nak highlight certain words dalam link dalam post you pun boleh kan. Contoh macam ni kan, selalu saya nak highlight benda-benda gini kan. Okay, so saya pergi balik kepada ni. So kalau nak dapat yang color tu, normally kita akan ada orang tanya macam mana buat color. So kita pergi ke atas ni. Okay, mungkin boleh pergi balik kepada Webex. Okay, kat bahagian atas sebenarnya selepas profile picture kita tu, cuma saya punya e-learning ni tak ada profile picture. So, sebelah kanan ni ada butang, ada ikon 3 segi tu, klik kat situ. And then you boleh turun ke bawah pergi kepada preferences. Okay, so tak apa, kita leave dulu. So preferences, so boleh tengok under user account ni. So ada user account, ada editor, preferences. So kalau you so dia kata kat sini ada text editor, so you boleh klik kat sini untuk tengok apa yang ada dalam senarai. So ada banyak kat sini kan, default editor, auto editor, tiny MCE editor. So kalau you nak pakai yang boleh tukar color tu, you pakai tiny MCE ni lah. You pilih tiny MCE HTML editor ni, and then you save changes. Okay, so and then you pergi kepada you punya courses. Contohnya macam ni, saya pergi ke page tadi tu. Saya katakan saya nak edit topik. Dan saya pergi tulis lah. Contohnya topiknya recording video kan. Dan saya nak colorkan dia. Okay, saya bold dia dan saya pergi kat sini lah kan. Kita boleh pilih color. Tapi masalahnya bila kita pakai editor tadi tu, Tiny MCE, kita tak ada butang untuk kita record video tadi tu. Kita tak ada butang untuk kita record video dan juga record audio. Ini saya nak tunjuk lah. Mungkin, tak tahu lah, mungkin ada yang di kalangan anda semua yang pakai dah ada gunakan editor ni, mungkin tak jumpa lah. Tapi nampaknya semua jumpa tu maknanya mungkin anda semua pakai yang default punya editor lah. Cuma saya suka yang ini.
Yang ada color. Jadi bila kita pakai yang macam ni, editor ni macam ni pula kalau kita nak guna yang tadi tu untuk kita record audio dan video. Jadi apa yang kita kena buat, dia leceh sikit lah. Kita kena, yang ni mungkin saya save dulu lah. Ni saya save dulu. Mungkin kita kena pergi tukar balik lah. Kita pergi balik ke sana, ke atas tadi. Pergi ke preferences dan kita pergi ke editor preferences dan kita akan tukar balik lah. So untuk kita gunakan function tadi tu untuk record audio dan video, ia hanya ada dalam kedua-dua editor ni. Default editor dengan auto HTML editor ni. Tapi kita pilih default editor lah. Kenapa disusahkan ke sana ke sini? Tu Dr. Nihra boleh jawab kat nanti. Okay, default editor. So kita tekan save. Ni dia sebenarnya you tak perlu ke sana ke sini. Maknanya tak perlu guna color lah. Tapi cuma saya suka color. Jadi saya kena ni ke sana ke sini lah. Jadi kalau you rasa menyusahkan, tak perlu buat color. Tak perlu buat color. Just guna je apa yang hitam putih tu lah. Okay, so saya pergi balik ke kita punya, saya punya page. You pun boleh pergi pada you punya page. So yang color tadi tak berubah lah. Betul, color tu penting. Sebab tu saya suka yang color juga. Okay, so kita edit lah. So color tu tak hilang walaupun kita pakai default editor. Okay, so sekarang ni kita belajarlah cara macam mana nak record. Okay. Okay, so ada dua butang kat sini. Mungkin saya ajar satu-satu. Pertama ialah, bukan ajarlah, kongsi. Okay, record audio. Okay, katakan saya set kat sini, tempat mana yang saya nak letak recording saya nanti tu. Okay, saya pergi ke butang ini. So you all boleh pergi dan you all klik. Ataupun you boleh tengok. Saya buat demo dulu. Okay, so kat sini ada butang start recording. So bila kita nak record audio, so kita boleh terus start recording. Okay, start recording, kita pun cakap. So ada masa kat situ. So masa yang kita boleh record untuk satu sekali record ni adalah selama 2 minit. So dia tengah kira tu masa, so boleh cakap lah waktu dia tengah record ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. So untuk kelas hari ni kita akan belajar mengenai apa-apa kan. So boleh rakam selama 2 minit, yang sebenarnya agak lama jugalah 2 minit tu. Okay, jadi bila kita dah rakam, kita boleh klik. Kalau kita kita dah selesai rakam, kita boleh klik stop recording. Kita klik stop recording, so akan keluar ke paparan ini. So kita ada record again dan kita ada butang attach recording. So mungkin kita nak dengar dululah apa yang kita dah record, so kita pergi ke bahagian atas ni dan kita play. Itu kita dengar lah. Cuma bila kita dengar ni kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol kat bahagian mana kita nak dengar. Kita tak boleh kontrol kat bahagian mana yang kita nak dengar. Semasa di sinilah. Mana kita nak dengar tu kena dengar semua sekali lah yang kita rakam. Daripada mula sampai ke ni lah. Mungkin kita boleh pause sajalah. Okay, kalau kita tak puas hati, kita boleh rakam balik lah, record again. Dan dia akan record kembali. Dia akan rakam balik lah selama 2 minit lagi. Kalau kita rasa macam tersilap cakap ke apa kan, kita boleh record semula lah. So, kalau kita dah okey, dah kita stop recording, dan kalau kita test, kalau kita okey, kita puas hati dan kita klik attach recording. Okay, so kita akan nampak inilah. So ini paparan macam ini kita belum save lagi kan. Mana dalam editor. So kalau kita klik save changes, dia akan jadi macam ni lah. Macam ni. So bila kita dah save macam ni, bila kita play, sebenarnya okay. So kita boleh kontrol ni. Mana student boleh play, boleh pause. Kalau dia rasa macam tak dengar lah apa doktor tu cakap tadi, dia pun back balik. Dan dia play balik. Dia boleh kontrol lah. Okay, so itu adalah untuk audio recording. So audio recording ni kita nak gunakan untuk apa? Sebenarnya sama je video dengan audio, cuma of course video tu dia lebih berguna dari segi kalau kita nak tunjuk demonstrasi ke kan, ataupun kita nak bagi student tu nampak kita ke kan. Itu kita lah. Kalau macam saya, contoh yang saya gunakan ni, saya gunakan rakaman audio ni untuk, sebab rakaman audio tu 2 minit saja. Jadi saya gunakan sebagai untuk saya, kalau ni contoh saya punya lah. Ni saya punya kelas. So saya buat ni secara asynchronous. So ini saya dah buat kelas planning, mana saya detail lah, mana setiap masa tu student kena buat apa dan sebagainya.
And then ada bahagian ini, so selepas ambil attendance 5 minit, so 5 minit yang kedua tu saya sertakan audio recording ni. Untuk apa? Yang pertama ialah untuk kita recap balik apa yang kita dah belajar in the previous class, dan untuk kita give an overview apa yang kita nak ajar lah semasa kelas hari inilah. Jadi saya gunakan inilah rakaman audio ni sebagai untuk recap dan juga overview. And then di hujung kelas juga kita boleh gunakan rakaman audio. Kat sini tak ada, saya ambil yang contoh lain. Kita juga boleh gunakan rakaman audio ni sebagai closure kita, penutup kelas kita. Mana kita ceritalah hari ini kita dah belajar pasal apa. Kalau ada persoalan boleh tulis kat Padlet ke apa dan sebagainya. And then next class apa kita akan cover. Itu kita boleh gunakan lah. So ini yang saya pakai lah audio recording ni. Untuk macam-macam lah. Kalau macam saya untuk opening dengan closure, ataupun you all juga boleh letak di tengah-tengah lah untuk mungkin memberi instruction ke ataupun memberi further explanation about you punya lecture ke ataupun about certain activity yang you suruh student buat ke apa, dan you boleh buat lah. So saya guna rakaman ni sebab asynchronous, saya gunakan asynchronous punya method dan saya biar je kelas tu berjalan. Cuma saya just pantau lah dari segi solution working session dia buat kita, ada soalan ke tak, ada baru saya respon. Dari segi perjalanan kelas ni saya biar student je ikut je class planning yang saya set ni. And then video lecture pun saya ada rakam lah. Okay. So tadi audio, kita pergi balik kepada yang tadi. Besides audio, kita juga kita edit balik kepada editor ni. So ada apa-apa soalan tak setakat ni untuk audio recording? Tak ada soalan. Jelas, okey. Kalau nak delete senang je. Kalau saya tekan butang delete, dia akan hilang lah. Tu hilang. Dia macam editor biasa. Dia boleh edit saja. Mungkin you tak nampak saya tekan butang delete tadi, tapi tadi saya tekan butang delete lah pada you punya keyboard tu. Okay, so tadi rakaman audio, kita ada soalan, kita pergi kepada rakaman video, dia sama je. Macam mana nak pergi ke page summary of recording. Okay, ada soalan. Macam mana nak pergi ke page summary of recording video or audio tu? Summary of recording video. Okay, kalau kita rakam, katakan kita nak rakam audio, kita klik record audio, dan kita akan start recording. So, dan kita akan cakap lah. So, bila kita cakap, kita dah selesai cakap, kita stop recording. Dan kita akan keluar ke sini. Adakah ini page summary yang dimaksudkan? So, kat sini kita boleh check dululah recording kita okey ke tak. And then kalau kita tak puas hati, kita record. Doktor, ada Faizih ya. Maksud saya tu summary of recording video and audio. Yang kat situ nak pergi ke page tu macam mana? Sebab saya try tak jumpa lah page, tak ada ke arah ke situ, tak jumpa. Okey. Dia sebenarnya macam ni. Ini saya punya e-learning page. Jadi saya nak anda semua buka you all punya e-learning page sendiri. Okey, itu saya okey. Dah buka dah, sudah buka dah. Okey. Macam saya ni, saya rename bahagian ini sebagai recording video and audio. Saya sendiri yang namakan. Jadi nama tu doktor pilih menu apa? Apa dia punya menu, apa dia punya ni? Okey, contoh ini topik 2 ni kan. Contoh ni topik 2. So saya akan klik edit kat sini lah. Jadi saya tulis lah recording video and audio. Okey, itu saya faham. Ini saya faham, okey. Okey. Boleh? Okey, boleh. Itu saya faham. Okey, then? Yalah, lepas tu kita pergi kepada, untuk kita edit kita punya ruangan ni, kita pergi kepada ataupun topik ni, kita klik edit topik. Okey. Dan kita akan masuk ke sini. Tu tajuk kat atas tu akan tulis lah summary of apa tajuk yang kita buat tu. Recording video and audio. Summary of recording. Okey doktor. Okey. Tak ada activity, kita belum add activity apa-apa lagi. Ini just e-learning post saja. E-learning post yang biasa saja. Belum masuk assignment ataupun forum. Okey, faham tak? Okey, faham. Okey. Terima kasih. Okey, thanks. Okey, sama. Okey. So now kita tengok how to record video pula. So untuk record video, kita pergi ke butang inilah, record video. Dia sebenarnya sama je macam audio. Kita klik yang ni. Dan kalau kita nak record, kita start recording. Cumanya bila kita nak start recording ni, kita kena standby kita punya muka lah. Kita tengok kat kamera tu, dan baru kita start recording. Sebab nanti dia akan jadi thumbnail kepada video tu. Klik start recording. Okey, baru keluar. Sorry. Tadi Webex pakai video kan.
Okay, so dia akan terus record lah tadi. So kita cakap lah kepada kita punya webcam tu kan. Jadi kalau you tengok masa kat bawah tu, masa dia juga limit dia adalah 2 minit sebenarnya, 2 minit sahaja. Jadi mungkin cadangan saya lah, kalau mungkin video anda semua lebih daripada 2 minit, contohnya 5 minit, maknanya kena ada 3 video lah kalau nak gunakan function inilah. So bila kita rakam, kita akan kata kita dah habis, kita stop recording. So sama juga macam tadi, kita boleh check, kita boleh semak. So kita klik play,